Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh saf jawatan kuasa Surau At-Taqwa Taman Segar Perdana. Seterusnya para jemaah dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita walaupun secara online dari atas talian. Tetapi dapat juga kita meneruskan di musim-musim PKP ini daripada tak ada lebih baik. Sedemikian mudah-mudahan ada manfaat ilmu yang sama-sama boleh kita kecapi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita kembali sambung pengajian kitab syarah kepada Jawharatul Tauhid yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan tentang kupasan daripada sifat yang kelima daripada bahagian sifat Allah Ta'ala, iaitu bahagian yang kedua. Sifat yang kelima daripada bahagian yang kedua. Apa dia bahagian yang kedua? Sifat salbiah. Sifat salbiah ni dia ada 5. Jadi kita bincangkan dan 4 dan masuk yang kelima malam ni insya-Allah. Dan penulis ataupun pengarang kepada kitab ini juga dia telah membahagikan kepada 3 sudut. Sifat wahdaniyah ataupun esa Allah Ta'ala itu telah kita bincangkan dah, yang pertama dan yang kedua. Daripada sudut yang pertama, iaitu mereka yang didakwa mempunyai sifat ketuhanan sebenarnya tidak mempunyai sifat ketuhanan. Kita maklum bahawa Allah Ta'ala itu esa, tunggal, tidak ada yang seumpama Allah Ta'ala. Jadi mereka yang didakwa mempunyai sifat-sifat ketuhanan, jadi dakwaan-dakwaan seperti mana mereka mendakwa patung, batu ataupun objek-objek yang tertentu sebagai Tuhan, sebenarnya tidaklah mempunyai sifat ketuhanan. Sebab apa tuan-tuan? Secara logik pun kita lihat benda-benda, makhluk-makhluk ataupun objek-objek yang dicipta dan dijadikan sebagai Tuhan, dia sendiri pun tak boleh nak bergerak, melainkan orang yang menggerakkannya. Dia sendiri bukan menciptakan dirinya, melainkan orang yang ciptakannya. Jadi di situ kita nampak secara jelas bahawa benda-benda yang didakwa sebagai Tuhan pun sebenarnya tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang sempurna. Bahkan dia lemah, bersifat dengan sifat-sifat makhluk yang lemah. Ini kita dah bincangkan secara panjang lebar pada pertemuan yang lepas. Begitu juga poin yang kedua, daripada sudut yang kedua, iaitu kesatuan kesan, yang menunjukkan pemberi kesan itu hanya satu. Jadi kita telah kupaskan juga berdasarkan kajian-kajian saintifik moden pada hari ini, yang mendapati penyusunan alam ini, walaupun alam ini pelbagai makhluk, berbagai-bagai, mungkin berjuta-juta jenis makhluk,
tetapi dia boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama kategori hidup, kategori hidup, dan yang kedua kategori bukan hidup. Dan kajian saintifik telah membuktikan bahawa setiap makhluk-makhluk ataupun organisma yang hidup ini dia tersusun daripada sel-sel. Sel-sel kecil bercantum menjadi tisu, kemudian menjadi organ ataupun menjadi seterusnya menjadi makhluk. Tak kisahlah dia jadi manusia ke, dia jadi binatang ke, tapi semua kita ini, susunan kita ini bermula daripada sel-sel yang kecil. Maka jadilah organisma yang tertentu, jadilah binatang ataupun manusia yang pelbagai. Jadi sel-sel yang kecil itu semua sama. Mana-mana makhluk yang hidup, dia macam kita kata anak kita main Lego tuan-tuan. Dia ada satu unit kecil Lego tu. Dengan satu unit kecil Lego tu dia boleh buat macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk yang difikirkan berdasarkan kreativiti masing-masing. Tapi semuanya tu berdasarkan daripada satu sel Lego yang kecil tu. Itu nak ibaratkan lah. Jadi sel-sel yang Allah Ta'ala ciptakan untuk makhluk hidup pun sama. Walaupun jenis, pelbagai jenis, tetapi sel-sel yang sama itulah yang disusun membentuk makhluk-makhluk yang hidup. Dan begitu juga makhluk-makhluk yang bukan hidup, seperti kayu, besi, pokok, batang pokok, tanah, apa-apa sahaja yang bukan hidup ini, dia pula tersusun daripada atom-atom yang kecil yang tertentu. Daripada atom kecil yang disusun membentuk satu ataupun pelbagai bentuk-bentuk objek-objek yang berlainan. Tetapi bermula daripada atom-atom kecil, susunan-susunan itu yang membentuk. Jadi ia disusun dengan satu cara, sekalipun mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Cara penyusunan dia sama dia semua. Jadi inilah antara dalil ataupun bukti yang menunjukkan kesatuan kesan. Jadi semua makhluk ini kita nampak kesan daripada penciptaannya itu menunjukkan dia datang daripada satu sumber. Sebab apa? Kaedah ataupun cara untuk mewujudkan, mencipta benda tu, kita nampak dia ada persamaan. Jadi seolah-olah semua benda itu datang daripada satu sumber. Bukan seolah-olah lah, ini pastilah. Kita yakin, orang beriman ni kita yakin semua benda ni datang daripada suatu kuasa yang maha hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pula kupasan daripada sudut yang ketiga tentang sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut dalam sifat Allah Taala ini, Allah wajib bersifat esa. Apa dia bersifat esa ni? Bersifat tunggal, tidak ada yang seumpama Allah Taala. Ni lebih pada limited edition. Limited edition mungkin ada beberapa dalam dunia, tetapi Allah Taala hanya satu. Tidak ada yang seumpama Allah Taala. Jadi kita lihat daripada sudut yang ketiga, sekiranya di alam ini ada dua Tuhan. Jadi kita andaikan kalau ada dua Tuhan, apa yang berlaku? Sudah tentu akan berlaku perselisihan dalam setiap perkara. Banyak perkara akan berlaku perselisihan. Sebab apa? Ada dua Tuhan ataupun tiga ataupun lebih, berbilang-bilang Tuhan. Jadi lawan kepada esa ini apa dia tuan-tuan? Wahdaniyah ni lawannya ialah adad, berbilang-bilang. Jadi mustahil Tuhan itu berbilang-bilang. Banyak, dua pun tak mungkin, apatah lagi banyak. Sebab apa tuan-tuan? Bila ada banyak Tuhan ataupun bila ada dua Tuhan, akan berlakulah perselisihan di antara Tuhan-Tuhan tersebut. Contohnya di sini dinyatakan dalam kitab, salah satu Tuhan ingin menggerakkan seseorang, sedangkan satu Tuhan lagi ingin mendiamkannya. Diamkan ni bukan diam mulut, mendiamkan pergerakan. Jadi tidak bergerak. Jadi kalau satu Tuhan nak kita berjalan, satu Tuhan lagi tak nak kita berjalan, tak izinkan kita berjalan. Jadi ketika itu mustahil. Mustahil kehendak kedua-dua Tuhan itu boleh terlaksana secara serentak. Bagaimana seseorang itu boleh berjalan dan diam dalam masa yang sama. Jadi ini adalah satu perkara yang mustahil. Jadi bagaimana kekuasaan Tuhan itu, satu yang nak menggerakkan, satu nak yang mendiamkan. Jadi ketika itu mustahil kehendak kedua-dua Tuhan itu terlaksana serentak, kerana sesuatu itu tidak mungkin bergerak dan diam dalam waktu yang sama.
Dan mustahil juga tidak terlaksana kehendak salah satu daripada Tuhan itu. Sebab apa? Tadi dikatakan dua-dua Tuhan. Kalau dua-dua Tuhan, bagaimana mungkin kehendak salah satunya ataupun mungkin dua-duanya tidak terlaksana? Jadi mustahil tidak terlaksana kehendak salah satu Tuhan itu, kerana kehendak Tuhan tidak mesti terlaksana. Ini sifat Tuhan. Dia maha berkuasa. Justeru kehendak salah satu Tuhan itu mesti terlaksana. Jadi salah satu saja yang akan terlaksana dan salah satu lagi tidak akan terlaksana. Jadi Tuhan yang kehendaknya itu terlaksana, dia itulah Tuhan yang selayaknya, yang sebenar-benarnya. Sementara yang satu lagi itu, iaitu yang tidak terlaksana kehendaknya itu, bukanlah Tuhan. Inilah yang berlaku tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan Namrus laknatullah ni. Jadi ketika mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim menyebut, Tuhan aku yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu Namrud pun dia nak mencabar, memiliki dan mendakwa dia memiliki sifat ketuhanan, seperti mana yang disebut boleh menghidupkan dan mematikan. Lalu dia mengarahkan pegawainya itu untuk mengambil 2 banduan daripada penjaranya. Lalu dibunuh salah seorang dan dibiar ataupun dilepaskan salah seorang. Itu yang dimaksudkan hidup, menghidupkan dan mematikan. Bagi dia pun boleh. Dia melepaskan tu maksudnya dia menghidupkan orang tu untuk dia terus hidup, dan dia membunuh tu dia mematikan. Jadi bukanlah itu yang dimaksudkan Allah Ta'ala menghidup dan mematikan. Bahkan Allah Ta'ala menghidupkan sesuatu daripada tidak ada, langsung tidak ada, kemudian Allah Ta'ala bagi dia nyawa. Itu yang dimaksudkan menghidupkan. Bukan seperti mana yang didakwa oleh Namrud. Kononnya dia juga boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan lagi dalil ataupun bukti kekuasaan Allah Ta'ala ini kepada Nabi Allah Ibrahim supaya berhadapan dengan Namrud ini, seperti mana firman Allah Ta'ala yang dirakam dalam surah Al-Baqarah ayat 258. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sadaqallahul azim. Jadi sesungguhnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memunculkan matahari daripada arah timur. Matahari terbit daripada timur. Maka jika kamu benar-benar Tuhan, kamu ni siapa? Namrud. Jika kamu Namrud benar-benar Tuhan, terbitkanlah matahari itu daripada sebelah barat. Jadi kalau mendakwa memiliki sifat Tuhan, mestilah Tuhan itu sangat berkuasa, maka dia mampu buat apa sahaja. Jadi Allah telah menerbitkan matahari daripada sebelah timur. Jadi dicabar, Nabi Ibrahim mencabar Namrud supaya terbitkan matahari daripada sebelah barat. Jadi tak kala Namrud melihat kehendaknya itu tidak terlaksana dalam peristiwa ini, jadi dia takkan mampu untuk menerbitkan, memberi arahan kepada matahari. Jadi bila mana dia dapati tidak terlaksana kehendaknya itu, dia tergamam, dia sendiri tergamam, dan penipuannya itu terserlah. Ramailah orang dapat melihat betapa Namrud ini bukanlah seorang Tuhan dan dia tidak berkuasa. Jadi matahari naik, menyinar dan tenggelam dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan mana-mana makhluk. Alam seluruhnya itu beredar dan berjalan dengan teratur, tiada cacat cela mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lihat hari ini tuan-tuan, muslimin muslimat, para penonton, semua ini berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Bukan makhluk yang mengaturkannya. Jadi tuan-tuan, inilah antara sifat Tuhan. Jadi kalau ada dua Tuhan, kalau ada banyak Tuhan, maka apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku perselisihan, pertentangan. Satu Tuhan nak hidupkan, satu Tuhan nak matikan. Jadi tak mungkin boleh menghidupkan dan mematikan dalam masa yang sama. Melainkan satu tu yang akan terlaksana, dan itulah Tuhan yang sebenar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jadi yang tak terlaksana itu adalah hamba, yang seperti mana Namrud lah, dia tak mampu untuk menerbitkan matahari daripada sebelah barat. Itu menunjukkan dia adalah hamba, yang mana dia juga adalah
makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang mengikut kehendak Tuhan, bukan dia yang melakukan sesuatu dengan kehendaknya. Dan Tuhan yang sebenar itu ialah Allah Azza wa Jalla. Yang lain daripada Allah Ta'ala hanyalah hamba-hamba ciptaan Allah Ta'ala, makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian sabit dan benarlah tauhid, dan sabitlah keesaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang esa, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada seumpamanya, tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, maka ini menunjukkan tidak ada yang menjadikan alam ini kecuali hanya Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala lah yang menggerakkan alam ini dengan peraturan-peraturan yang sesuai untuk semua makhluk yang ada di dalamnya. Jadi Allah yang meletakkan peraturan kepada alam. Allah yang susun atur matahari ini dia bergerak daripada timur ke barat dengan kelajuan sekian-sekian. Dia takkan langgar peraturan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, binatang. Semuanya mengikut peraturan. Kalau Allah Ta'ala dah letak peraturan, harimau ni jenis binatang carnivore. Jadi dia hanya makan daging. Dia tak makan rumput, dia tak makan cekedis, dia tak makan benda-benda yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab itu adalah peraturan hukum alam, ataupun kita kata dari segi saintifiknya itulah proses-proses sains. Jadi semua yang berlaku itu menunjukkan ada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan dia kita kata permanen lah. Permanen, peraturan yang permanen. Kalau harimau sampai bila-bila dia harimau, macam itulah sifat dia. Kecuali dia berubah dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau ayam, macam itulah ayam sifatnya itu. Kalau manusia, tapi manusia dan jin ni dia special sikit. Manusia dan jin ni Allah Ta'ala bagi kehendak, ataupun bagi kita ni boleh memilih. Tapi pilihan kita pun masih lagi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih lagi bergantung kepada izin Allah Ta'ala. Jadi kita ni manusia dan jin ini berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain Allah Ta'ala dah letakkan peraturannya. Hatta hari ini tuan-tuan, dengan pandemik COVID-19. Jadi COVID-19 ni adalah virus. Virus yang mana dia juga tertakluk dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia tak pilih. Jadi apa yang berlaku hari ini, mudarat yang datang daripada COVID-19 ini, hakikat sebenarnya datang daripada Allah. Allah yang tetapkan. Dia mungkin sebagai tentera-tentera Allah Ta'ala untuk memberi peringatan kepada umat manusia hari ini, yang leka, yang banyak buat maksiat ataupun kezaliman. Jadi sebagai peringatan, musibah itu turun sebagai peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi bukanlah pandai-pandai virus COVID ni nak menyakiti ataupun memudaratkan manusia, kecuali itu yang telah ditetapkan, yang telah diaturkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kehendak Allah Ta'ala sendiri. Jadi tuan-tuan, nyatalah yang menggerakkan alam dengan peraturan-peraturan yang tertentu ini, semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sekiranya ada Tuhan lain bersama-sama Allah Ta'ala, kalau ada Tuhan yang seumpama Allah, yang setara kuasanya dengan Allah Ta'ala, sudah tentu tidak ada sistem yang sangat teratur dan memberi manfaat kepada kita selama ini. Jadi kita lihat alam ini begitu hebat tuan-tuan. Begitu hebat, dan tak berlaku pun pertentangan alam ini kecuali yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Jadi benarlah firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanirrajim, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Sadaqallahul azim. Jika ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, ada banyak Tuhan yang selain Allah Ta'ala dan setara kuasanya seperti Allah Ta'ala, nescaya rosak binasalah kedua-duanya. Surah Al-Anbiya ayat 21, ayat 22. Maka
tidak berlakunya kerosakan di langit dan di bumi menjadi dalil, menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala, bahawa Tuhan bagi langit dan bumi itu satu sahaja, iaitu Allah. Selama kita hidup di dunia ini tuan-tuan, berapa lama dah alam ini tuan-tuan, kalau mengikut ilmu kosmologi, alam semesta ini diukur umur dia tu berdasarkan daripada peristiwa Big Bang. Big Bang, letupan yang menyebabkan berlakunya alam ini, seperti mana yang dikaji. Jadi ilmu kosmologi menyatakan bahawa umur alam semesta ini ialah 13.8 bilion tahun. Bayangkan tuan-tuan, lama 13.8 bilion tahun. Itu umur alam semesta. Adapun umur bumi ini, umur bumi kita ni berdasarkan ilmu geologi, kajian batu batan, dia boleh tahu umur. Jadi dinyatakan oleh ahlinya itu sekurang-kurang umur bumi ini berjuta-juta tahun, lebih daripada sejuta tahun dah. Dan kita lihat selama mana kita hidup, manusia ni dikira makhluk yang baru tuan-tuan. Sebab apa? Sejarah manusia ni tak sampai sejuta tahun pun, tapi berdasarkan kajian-kajian saintifik, mengkaji batu batan yang berada di bumi ini, dia telah berumur lebih daripada sejuta tahun. Jadi tidak berlakunya kerosakan di langit dan di bumi ini, menunjukkan bahawa Tuhan yang mengatur, yang menguruskan langit dan bumi itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita pasti bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada lagi Tuhan yang begitu hebat yang menciptakan dan mengurus tadbir langit dan bumi ini selain daripada Allah Ta'ala, maka kita juga pasti bahawa tidak ada seorang pun ataupun tidak ada mana-mana makhluk pun yang memiliki sifat yang seumpama Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak ada Tuhan yang seumpama dia, maka tidak ada mana-mana makhluk yang memiliki sifat seumpama Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha hebat. Tidak ada seorang pun yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah. Tak ada yang mampu memiliki. Dia pertama tadi sifat, kemudian perbuatan. Begitu juga dengan zat. Maha suci Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah Ta'ala daripada sudut, daripada sifat, daripada sifatnya yang seperti Allah Ta'ala, daripada perbuatannya seperti perbuatan Allah Ta'ala, dan begitu juga dengan zat. Tidak ada seseorang pun yang memiliki zat seumpama zat Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha suci. Jadi apabila Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu itu, terjadilah ia. Inilah Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya itu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala itu apabila dia mengkehendaki berlakunya sesuatu. Bila Allah nak sesuatu berlaku, dia hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, mereka yang selain Allah Ta'ala pula berhajat kepada sebab dan wasilah untuk melakukan sesuatu. Allah tak berhajat kepada sesuatu. Kita dah bincang dah tajuk sifat Allah Ta'ala qiyamu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu sebab ataupun wasilah untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala sangat-sangat berkuasa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton, setelah mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat ini, maka kita wajib beriktikad, letakkan suatu pegangan, keyakinan bahawa Allah Ta'ala itu suci daripada sifat-sifat kekurangan yang berlawanan dengannya. Pada zat Allah, sama ada pada zat Allah Ta'ala ataupun pada sifat Allah Ta'ala ataupun pada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi maha suci Allah Ta'ala kita biasa sebut subhanallah. Maha suci Allah maksudnya apa? Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, sama ada pada zat, pada diri Allah Ta'ala ataupun pada sifat Allah Ta'ala ataupun pada perbuatan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu qadim, sifatnya juga qadim, sempurna.
Tidak ada yang boleh menandingi sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jadi ini bermakna Allah Ta'ala itu suci daripada segala sifat kekurangan yang bertentangan dengan sifat sempurnanya. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan itulah sifat Allah Ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, yang mana sifat kekurangan itu adalah opposite, bertentangan dengan sifat sempurna Allah Ta'ala. Sama ada dahulu ataupun akan datang. Tak kira lah dulu ke, sekarang ke, ataupun akan datang. Kerana perkara berlawanan ini tidak akan bertemu, seperti gelap, seperti gerak dan diam, tidak akan bertemu. Gelap dan cahaya tidak akan bertemu. Jadi Allah Ta'ala juga memiliki sifat yang maha sempurna. Mustahil Allah Ta'ala memiliki sifat yang kurang, yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu qadim dan kekal. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan tadi. Seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala juga suci. Suci daripada zat ataupun sifat ataupun perbuatan yang menyerupainya, kerana dia menyalahi perkara yang baharu, sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ni. Suci Allah Ta'ala daripada zat ataupun sifat ataupun perbuatan yang menyerupainya, kerana Allah Ta'ala bukan sesuatu yang baharu dan tidak ada sesuatu yang boleh menyamai Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga suci daripada sekutu pada zat. Tidak ada mana-mana zat yang seumpama. Sekutu ni yang seumpama Allah Ta'ala, yang sama. Ataupun sifatnya yang sama dengan sifat Allah Ta'ala, ataupun perbuatannya, seperti mana Allah Ta'ala menciptakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Mana manusia yang boleh ciptakan? Walaupun kita guna istilah cipta. Mereka cipta, manusia cipta kereta contohnya. Jadi kita cipta kereta daripada apa tuan-tuan? Kita ambil daripada bahan-bahan mentah yang sedia ada di bumi. Kemudian kita olah jadi kereta contoh. Jadi kita buat daripada benda yang memang dah ada. Bahan mentah kita ubah. Jadi kita bukan buat daripada sesuatu yang tidak ada kepada ada. Kita hanya mengolah. Walaupun kita pinjam istilah cipta, tapi tak sama. Manusia cipta tak sama dengan Allah cipta. Allah cipta daripada zero, daripada tidak ada apa-apa, kemudian boleh sempurna. Inilah perbezaan perbuatan Allah Ta'ala yang tidak ada bandingan, tidak ada tidak ada sekutu, tidak ada sekutu yang menyamai perbuatan ataupun sifat ataupun zat. Kerana Allah Ta'ala itu tunggal, maha tunggal dan maha esa pada zat, sifat dan perbuatannya. Dan Allah Ta'ala juga suci daripada adanya bapa dan anak. Ini juga yang menjadi perbahasan. Perbahasan yang lampau di kalangan agama-agama samawi yang sesat, seperti mana agama Yahudi dan juga Kristian. Jadi Allah Ta'ala maha suci. Sebenarnya Allah Ta'ala dah jawab semua ni dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala maha suci daripada memiliki bapa dan anak. Kerana apa? Kenapa Allah Ta'ala tidak perlukan bapa dan anak? Kerana melahirkan anak adalah sifat manusia dan haiwan. Melahirkan anak ini adalah sifat manusia dan juga haiwan. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai makhluk. Allah bukan manusia, Allah bukan haiwan. Mempunyai anak, mempunyai bapa ni adalah sifat binatang, sifat manusia, sifat makhluk. Anak pula memerlukan bapa supaya apa? Kenapa anak perlukan bapa? Kalau tidak ada bapa, anak tak wujud. Sedangkan Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Allah tak perlukan bapa untuk Allah wujud. Allah tak perlukan ibu untuk Allah wujud. Bahkan wujud Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Dan sejak sedia kala, Allah Ta'ala wujud pula sejak sedia kala, tidak ada permulaan, sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi bapa memerlukan anak pula supaya kewujudannya itu berpanjangan selepas kematiannya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat seorang raja, dia perlukan anak lelaki. Kenapa tuan-tuan? Raja perlukan anak lelaki untuk meneruskan legasi kerajaannya. Sedangkan Allah Ta'ala hidup dan tidak mati. Sebab apa raja perlukan anak? Sebab dia tua, dia lemah, kemudian dia mati. Jadi nak serahkan tahta kerajaan kepada anak untuk menyambung
Adapun Allah Ta'ala yang hidup tak mati-mati, tak perlukan anak untuk menyambung ketuhanan kerajaan Allah Ta'ala itu. Jadi berbeza. Melahirkan anak bererti berpisahnya sebahagian daripada tubuh si ayah lalu menjadi anak. Sedangkan Allah Ta'ala Esa, tidak bercerai dan tidak berpisah-pisah. Jadi bercerai dan berpisah-pisah itu adalah sifatnya makhluk, sifat benda-benda yang baru. Jadi kalau melahirkan anak sama, ibu melahirkan anak daripada darah daging dia terpisah. Begitu juga ayah daripada benihnya terpisah. Itu adalah sifat-sifat makhluk yang lemah. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Maryam ayat 88 hingga 93 yang mafhumnya. Dan mereka berkata Tuhan yang maha pemurah, yang mengambil, yakni mempunyai anak. Ini siapa mereka ni? Ahli kitab, Yahudi dan juga Nasrani. Mereka berkata Tuhan yang maha pemurah, yakni Allah Ta'ala mengambil ataupun mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit itu pecah kerana ucapan itu. Bumi terbelah, hampir-hampir langit terpecah, bumi terbelah dan gunung ganang runtuh kerana ucapan itu. Kenapa? Ini kerana mereka mendakwa Allah Ta'ala yang maha pemurah itu mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang maha pemurah, mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah, iaitu Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Surah Maryam. Jadi Allah Ta'ala menerangkan betapa hampir-hampir langit itu sendiri hampir-hampir pecah, bumi itu hampir-hampir terbelah dan gunung ganang itu hampir-hampir runtuh dengan ucapan yang begitu mungkar oleh golongan-golongan ini yang mengatakan Tuhan itu ada anak. Sangat tidak layak, kita kata sangat biadab bila mana dia menyamakan sifat manusia dan haiwan itu kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha sempurna. Jadi tuan-tuan, di sini Al-Quran menjelaskan bahawa anak itu adalah mustahil ke atas Allah. Allah tak memerlukan anak. Kerana sifat melahirkan anak adalah sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala memiliki anak, ada persamaan Allah dengan manusia. Ada persamaan Allah dengan haiwan. Jadi itu adalah sifat yang lemah. Mustahil Allah Ta'ala menyamai mana-mana makhluk ciptaannya. Kemudian mendakwa adanya anak bagi Allah Ta'ala pula bertentangan dengan kepercayaan dan iktikad sempurnanya Allah. Bila mana kita percaya Allah itu ada anak, Allah itu ada isteri, jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu kepercayaan dan iktikad yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat Tuhan Allah Ta'ala. Mereka yang didakwa sebagai anak Allah Ta'ala pula, siapa dia? Seperti mana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Nabi Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasrani Kristian pula mengatakan Isa ibn Allah, Nabi Isa itu anak Allah Ta'ala. Jadi kita lihat bagaimana sifat anak Tuhan yang didakwa oleh mereka, bagaimana sifat Nabi Uzair dan juga Nabi Isa, yang mana sifat mereka ini sama exactly seperti mana sifat hamba-hamba Allah yang lain. Dia macam manusia biasa. Dia kahwin, mungkin Nabi Isa tak kahwin, tetapi dia makan, dia tidur, dia penat dan dia boleh dibunuh. Maka ini sifat anak Tuhan. Kalau kita lihat ayam, bila ayam dia lahirkan, bukan lahir ayam ni, bila dia bertelur, anak kepada ayam ni, anak ayam ni sifat dia macam mana? Sama macam mak dia lah. Kalau anak harimau, sifatnya sama macam mak dia. Dia tak ada harimau lahirkan anak tapi anaknya sifat macam tikus, ataupun bentuk macam bentuk tikus. Tak mungkin lah, maksudnya itu bukan anak dia. Jadi didakwa Nabi Isa dan Nabi Uzair ini anak Tuhan, tetapi sifatnya sifat manusia. Sifatnya sama seperti hamba-hamba Allah yang lain ini. Jadi ini menunjukkan apa? Dakwaan itu sangat-sangatlah tak betul. Jadi Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, melainkan dia adalah manusia seperti mana kita. Begitu juga dengan Nabi Uzair. Jadi mereka semua ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala Maha Suci daripada mengambil anak ataupun mengambil sahabat juga. Mengambil sahabat handai. Allah Ta'ala tidak memerlukan sahabat.
Allah suci daripada sifat manusia. Kita perlukan sahabat. Untuk apa kita perlukan sahabat? Untuk kita berkasih sayang, untuk kita minta pertolongan, untuk kita bersembang, tak. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil sahabat handai, kerana manusia mengambil sahabat disebabkan dia memerlukan mereka. Adapun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Persahabatan pula berlaku antara dua jenis yang sama, sedangkan Allah Ta'ala tidak mempunyai, tidak menyerupai sesuatu pun. Jadi ini tidaklah betul bila mana kita meletakkan Allah Ta'ala mengambil sahabat handai daripada kalangan hamba-hambanya yang lemah. Cuma adalah istilah wali Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala, tapi bukanlah konsep dia itu sama seperti mana kita kata antara manusia dengan manusia. Benar Allah Ta'ala mempunyai para wali yang dia kasihkan mereka, dan mereka juga mengasihi Allah. Namun kasih Allah Ta'ala kepada mereka tidak sama dengan kasih kita sesama kita. Kerana sifat Allah Ta'ala itu tidak seperti mana sifat manusia, sifat kita. Dan Allah Ta'ala juga maha suci daripada sifat hawa nafsu dan lembut hati yang biasa terdapat antara dua kekasih. Ini tidak berlaku kepada Allah Ta'ala. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat makhluk, segala perbuatan makhluk dan juga zat-zat pada makhluk itu. Jadi perkara ini jelas kita boleh fahami daripada firman Allah Ta'ala sendiri, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiadalah sesuatu pun, tiada sesuatu pun yang sama sepertinya, yakni seperti Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tak ada satu pun yang seumpama Allah Ta'ala, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala menyatakan dialah Tuhan yang Maha Esa. Dialah Tuhan yang tunggal, yang tak ada seumpama Allah Ta'ala. Allah ialah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua yang ada ni bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Dia Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikianlah kupasan berkaitan dengan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat kenal Allah Taala dengan konsep yang sebenar, yang sahih. Mudah-mudahan sempurna iman kita untuk kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan-tuan muslimin muslimat, aku li qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Mile.